Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, yang ni cikgu kira sebagai part yang paling akhir dalam bab 5 Okey, kita nak belajar tentang perbandingan. Perbandingan antara sebatian ion dan sebatian kovalen. Okey, sebatian ion dan sebatian kovalen pula. Itu belajar ikatan ion dengan ikatan kovalen. Alah, senang je. Kalau ikatan ion, sebatian ion lah yang terbentuk. Kalau ada ikatan kovalen, sebatian kovalen lah terbentuk. Sebatian ni hasil dia lah. Faham tak? Okey, selepas dicampurkan, selepas kita nak balas lah. Maksudnya apa hasil dia. Okey, jom kita tengok. Alright. So, yang ini anak-anak, kita nak bandingkan dia dalam beberapa perkara. Kita akan bandingkan sebatian ion dengan sebatian kovalen dalam beberapa perkara. Yang pertama, nampak tak korang? Okay, yang pertama, kita akan bandingkan dia dari segi kekondaksian elektrik. Okay. Yang kedua, dia boleh sama, maksudnya macam ni. Kondaksian elektrik ni sebatian ion ke sebatian kovalen boleh kondaksi elektrik. Itulah. Okay. Yang kedua, kita tengok ketelarutan sebatian ni dalam air dan pelarut organik. Sebatian ion larut dalam air ke pelarut organik. Sebatian kovalen boleh larut air ke pelarut organik. Macam itulah yang kita nak bandingkan. Yang ketiga, kita akan buat perbandingan dari segi takat lebur dan takat didih sebatian. So, maksudnya takat lebur tu maksudnya apa? Takat lebur dan takat didih ni, awak tahu apa maksud dia kan? Okey, so kita nak bandingkan. Ikatan ion yang ada takat lebur dan takat didih yang tinggi ke? Kovalen ke yang tinggi ke? Rendah ke takat lebur dia? Itu yang kita nak bandingkan. Faham Okay. Alright, so yang ni perbandingan paling utama yang kita akan buat. Yang pertama, kondaksian elektrik. Yang kedua, ketelarutan dalam air dan pelarut organik. Dan yang ketiga, takat lebur dan takat didih. Kita nak bandingkan dua sebatian ni daripada segi tiga ciri tu. Okay, now kita tengok ciri yang pertama iaitu kekondaksian elektrik. Macam cikgu cakap tadi, kita nak tengok sebatian elektrik, ion ke sebatian kovalen yang boleh kondak elektrik. Okay. So, kalau ikut sepengetahuan korang lah yang korang belajar ni kan. Sebatian ion ke sebatian kovalen yang boleh kondak elektrik. Okay. So, kalaulah ikutkan sebatian ion lah yang boleh kondaksi elektrik. Tapi sebatian ion hanya boleh kondaksi elektrik hanya dalam dua keadaan sahaja. Iaitu sama ada leburan ataupun aqueous. Okay. Sama ada dalam keadaan leburan ataupun aqueous. Okay. Maksudnya macam ni lah. Sebatian ion apa contoh sebatian ion? Banyak kan. Sebatian ion cikgu bagi contoh NaCl. Ini je lah cikgu selalu bagi contoh. Saya nak bagi korang senang faham. Kan ni garam ni kan natrium klorida. Okay. Natrium klorida ni anak-anak. Garam lah garam. Okay, garam yang mak kau guna kan. So, natrium klorida ni kalaulah dia dalam keadaan garam, dalam keadaan pepejal tu, dia tak boleh kondak elektrik. Maksudnya dalam keadaan pepejal dia tak boleh kondak. Okey. Tapi kalau natrium klorida ni dalam keadaan leburan ataupun aqueous, dia boleh mengkondaksi elektrik. What does it mean by leburan? Leburan ni maksudnya NaCl tadi dalam keadaan pepejal kau panaskan dia cair. Itu leburan. Faham? Aqueous ni pula macam mana? Aqueous ni bila NaCl ni kau masuk dalam air, kau kacau-kacau dia larut dalam air. Ada air maksudnya aqueous lah maksudnya. Kalau ada campuran air, aqueous. Kalau leburan tak ada campuran air. Kau memang cairkan dia saja. Faham tak? Okey. Itulah maksud dia. Maksudnya sekarang ni sebatian ion boleh mengkondaksi elektrik. Jom kita tengok. Okey, macam mana dia boleh kondaksi elektrik hanya dalam keadaan leburan dan larutan aqueous saja. Pepejal enggak bisa ya. Okey. Awak tengok kat sini ya. Ion tidak dapat bergerak secara bebas kerana terikat dengan daya tarik elektrostatik. Oleh itu, sebatian dalam ni contohnya yang dia bagi contoh, awak gunakan NaCl dalam keadaan pepejal. So, awak tengok sini. Dalam keadaan pepejal anak-anak, dia tiada ion yang bebas bergerak. Ini sebab dia. Ingat, kalau nak kondaksi elektrik, kita perlukan ada cas yang bergerak, ada ion yang bergerak. Bila ada cas, barulah elektrik itu akan dapat dikondaksi. Tetapi dalam pepejal, dia duduk perai saja macam tu. Dia tak ada ion yang bergerak bebas. Tapi pepejal ni memang dia duduk
tersusun rapat dan padat. Dia ion-ion dia cas-cas dia tak dapat bergerak. So dia tidak dapat mengkondensasi elektrik sebab dia memang grow kat situ kan. So sebab apa dia tak dapat mengkondensasi elektrik antara pejah? Kerana tiada ion yang bebas bergerak. Itu ayat paling utama. Ni very very important ni. Dalam SPM saya tanya. Okay. Tetapi kalaulah dalam keadaan leburan ataupun aqueous, sama ada leburan ataupun aqueous, dia boleh kondensasi elektrik. Why? Sebab dalam keadaan leburan, contoh NaCl tu bila NaCl ni akan jadi Na+, Cl- ataupun Na+, kalau leburan ada ni je. Kalau aqueous dia akan ada Na+, Cl-, OH- dan H+. Ini datang daripada air sebab aqueous kan. Dia akan ada ion-ion ni yang duduk kat dalam satu bekas tu yang bergerak sebab dia dalam keadaan leburan. Leburan ni macam cair lah maksudnya. Faham tak? Bergerak je. So kalau bila dia ion ni boleh bergerak ni, dia bolehlah mengkondensasi elektrik. Okey. Sebab apa? Sekejap ya. Okay. Sebab apa? Right? Kalau dalam keadaan leburan ataupun aqueous, daya elektrostatik ini dah dapat diatasi. Okey. Awak ingat kan daya elektrostatik tu apa kan? Daya elektrostatik ni maksudnya antara Na dengan Cl tu kan. Tapi bila dia leburan atau aqueous, dia dah tak ada dah daya elektrostatik tu sebab dia tak melekat dah. Dia dah bergerak dah. So that's why dia boleh bawa charge tu untuk conduct elektrik. Faham Okay, now kita tengok pula dalam sebatian covalent. Okay, sebatian covalent anak-anak confirm tak boleh konduksi elektrik. Memang tidak boleh. Apa-apa keadaan pun dia tidak boleh. Why tak boleh? Sebab sebatian covalent dia berwujud dalam keadaan molekul ataupun sifat dia neutral. Dia tiada charge. Dia bersifat neutral. So neutral maksudnya tiada ion yang bebas bergerak. Ataupun memang tak ada ion pun. Dia memang tak ada ion sebab dia neutral. Dia tak ada charge. Tiada charge tiada charge. Kalau tak ada charge tak boleh konduksi elektrik. Itu dia cerita dia. Apa keadaan tu? Faham? So kalau dalam segi konduksi elektrik, sebatian ion boleh konduksi elektrik, tetapi sebatian covalent tidak. Sebatian ion hanya boleh konduksi elektrik dalam keadaan leburan aqueous saja. Tapi kalau sebatian covalent memang assalamualaikum, tak boleh. Okay, jom kita tengok pula ciri yang kedua yang kita nak uji, ketelarutan dalam air. Okay. So kita tengok pada sebatian ion dulu. Sebatian ion dulu. Sebatian ion boleh tak larut dalam air? Yes, sebatian ion boleh larut dalam air. Tapi dia tak larut dalam pelarut organik. Okay. So kenapa sebatian ion boleh larut dalam air? Ingat sebatian ion tu apa Cikgu bagi contoh nak bagi awak ingat NaCl. So kenapa dia boleh larut dalam air? Okay. Awak kena tahu bila dia larut dalam air ada molekul air. Sebatian ion ada charge dia. Betul tak? Okay. Apa yang terjadi ialah molekul air ni dia bantu atasi daya tarik elektrostatik tadi antara ion dan meruntuhkan struktur fisik pepecah sebatian. Maksudnya sekarang ni air ni very powerful sebab air awak tahu kan H2O kan. Air ni bila dia air ni sebenarnya air tu H2O. Tapi H2O dia tu dia membentuk OH- dengan H+. Faham tak? So air ni very powerful untuk dia tolong atasi daya tarikan elektrostatik kat dalam NaCl tu sendiri. Dia tolong pecahkan NaCl ni. Faham tak? Air sendiri Okay. So sebab air pun dia boleh membentuk ion juga. Okay. So apabila dia pecahkan, okay, NaCl ni boleh bertukar daripada keadaan pepejal kepada cecair ataupun aqueous. So kerana bantuan air tu tadi, dia dapat tolong untuk mengatasi daya tarikan elektrostatik itu sendiri. Okay. Tetapi sebatian ion dia dalam pelarut organik dia tidak dapat larut lah. Okay. So kenapa? Sebab larutan pelarut organik dia tidak dapat mengatasi daya tarikan elektrostatik itu. Okay. Ini pelarut organik tak dapat mengatasi daya tarikan elektrostatik itu. Okay. So cikgu, apa benda pelarut organik ni?
Selalunya pelarut organik ni benda-benda sebatian-sebatian yang sebatian kovalent sebenarnya. Macam benzena lah, metana, contohnya butana ke. Sebatian organik ni benda yang kovalent lah. Maksudnya pelarut organik ni pelarut yang molekul dia molekul kovalent. So sebatian ion larut dalam air, tak larut dalam pelarut organik. Faham Jom kita tengok. Alright. Sebatian kovalent pula. Dia terbalik pula. Dia tak boleh larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik. Okay. So, kita kena ingat sebatian kovalent ni dia kan neutral, tak ada charge. So, bila dia tidak ada charge, dia boleh larut dalam pelarut organik sahaja. Siapa yang ada charge dia boleh larut dalam air tu, tapi dia tak ada charge dia tak boleh larut dalam air. Terbalik dia kan ion. Sebatian ion boleh larut dalam air, tak boleh larut dalam pelarut organik, tapi sebatian kovalent boleh larut dalam pelarut organik, tak boleh larut dalam air. Dia macam ni lah, kan korang nak macam ingat benda ni senang lah kan. Contohnya macam ni garam. Garam kat rumah kau kan. Sekali lagi NaCl tu je kau misalnya kenal. Garam ni cuba kau campur dengan air. Tambah dengan air. Boleh tak? Larut tak? Kan larut garam tu. Betul tak? So, contoh pula yang sebab garam ni adalah sebatian ion. Kalau contoh sebatian kovalent pula. Contohnya apa? Contohnya cikgu ambil minyak lah kan. Minyak ni adalah satu sebatian kovalent tau. Okay, so, minyak kau tambah dengan air. Boleh tak? Tak boleh. Dia akan bentuk lapisan. So, that's why lah ni nak bagi ingat lah kan. So, tak larut. So, ini nak bagi ingat lah. Macam mana satu larut dalam air, mana satu larut dalam sebatian kovalent. Boleh So, minyak ni cikgu gambarkan sebagai sebatian kovalent. So, dia tak larut dalam air ni kalau nak ingat lah, macam kalau awak keliru satu larut dalam air lah. Kau fikirlah situ. Okay. Now, kita tengok pada perbandingan tentang takat lebu dan takat didih. Takat lebu dengan takat didih sebatian ion dulu kita tengok. Okay, sebatian ion. So, sebatian ion anak-anak, kalau awak tengok kejap ya. Okay, sebatian ion. Sebatian ion, takat lebu dengan takat didih dia sangat tinggi lah. Sangat tu depends on apa. Tapi dia tinggi. Okay, dia tidak mudah meruap. Dia tidak mudah meruap. Sebab apa awak kena ingat. Sebatian ion ni, ingat daya apa yang ikat dia? Daya elektrostatik kuat tak? Kuat gila kot. Dia cakap dah kan? Okay. So, bila daya tarikan elektrostatik yang kuat, terpaksa guna haba yang banyak. Tenaga haba yang diperlukan sangat banyak. Untuk apa? Untuk atasi daya tarikan. Okay. So, menyebabkan kalau lebih banyak haba diperlukan, menyebabkan takat lebu dan takat didih dia adalah lebih tinggi. Okay. Cuba awak tengok natrium klorida ni yang ni sebatian ion kan. Dia ada ion natrium dengan ion klorida, betul tak? So, ion natrium dan klorida ni dia tertarik, inilah yang antara natrium Na dengan Cl ni, maksudnya Na dia bergabung dengan Cl kan. Inilah dia daya tarikan elektrostatik tu. Kuat tau, sangat kuat. Okay. So, daya tarikan elektrostatik ni dia sangat kuat. So, kalau nak panas, nak atasi, nak bagi pecah. Dia perlukan tenaga haba yang sangat tinggi. Okay. So, kita tengok pula itu sebatian ion. Now, kita pergi kepada sebatian kovalent. Okay. Sebatian kovalent, takat lebu dengan takat didih dia sangatlah rendah. Rendah dan dia mudah meruap. So, okay. So, kenapa macam tu? Sebab apa? Sebatian kovalent ni, antara molekul dia ni sebenarnya hanyalah daya tarikan van der Waals. Daya tarikan van der Waals adalah lemah. Okay, adalah lemah. Okay, cikgu ulang semula Okay, awak tengok kat sini. Yang dia bagi contoh ni metana. Metana ni sejenis gas Okay. Okay, awak tengok kat sini dia bagi metana, alat air metana. Awak kena ingat balik sini van der Waals ni yang mana satu. Awak kena ingat ni. Contohnya dia bagi metana yang CH4. Alat air metana yang pening pula.
Kita ambil karbon dioksida lah kan, CO2 kan. CO2 kan. CO2. Ini satu molekul dia kan. So anak-anak, antara C dengan O, ni, ini adalah ikatan apa? Ikatan kovalen. Ingat tu. Tapi, okey. Antara molekul karbon dioksida dengan molekul karbon dioksida satu lagi. Ini antara molekul. Inilah dia ikatan daya tarikan van der Waals tadi yang lemah tu. Ini van der Waals, ini kovalen. Jangan keliru. Kovalen sebenarnya antara C dengan O ni adalah ikatan yang kuat. Okey, yang keliru yang tu So yang lemah ni van der Waals antara molekul. So that's why dia kata daya tarikan van der Waals di antara molekul sangatlah lemah. So bila dia dah lemah antara molekul ni, okey, so kuranglah haba yang dia perlukan untuk atasi daya tarikan yang lemah. So that's why takat lebur dengan takat didih dia adalah lemah. Okey. So ini maksudnya ni diguna metana. Metana juga antara ikatan kovalen lah. So ini maksudnya daya tarikan van der Waals ni. Ni yang dia nak atasi ni, yang ni lemah. So sikit je haba untuk atasi, untuk pecahkan dia. Okey. So macam mana nak ingat takat lebur mana satu tinggi ke rendah lah, senang je. Contoh kalau macam kovalen. Kovalen ni ambil minyak. Minyak ni seperti kovalen lah Kita tahu tak ada logam kat sini. Minyak kan, korang tak payah nak suhu tinggi, ataupun korang tak payah nak ada haba ke apa. Kadang-kadang minyak kita kat kamera ni beku kan. Minyak selalu beku kan. Korang ambil minyak tu, korang letak dalam berapa, tak sampai 1 minit pun dia boleh cair. Why? Sebab dia adalah kovalen. Kovalen ni sikit je haba perlukan untuk atasi daya ikatan dia, untuk tukarkan dia pepejar kepada cecair ataupun kepada gas. Itu nak ingat. Okay. Alright. So itulah dia perbandingan. So kita buat kesimpulan sikit. Pertama tadi, kita bandingkan dia dari segi perbandingan kita buat dari segi kekonduksian listrik kan. So kekonduksian elektrik. Okay. So sebatian ion dengan kovalen. So sebatian ion boleh kondak elektrik, kovalen tak boleh. Alright. Yang kedua, kita bandingkan dia dari segi apa tadi? Keterlarutan dalam air. Keterlarutan dalam sama ada air ataupun pelarut organik. So kalau air, siapa yang boleh larut? Ion, sebatian ion. Kalau organik, yang larut sebatian kovalen. Okay. So terbaliklah. Kalau yang ion boleh larut dalam air, tak boleh larut dalam pelarut organik. Kovalen boleh larut dalam pelarut organik, tak boleh larut dalam air. Dan yang ketiga, kita bandingkan dia dari segi takat lebur dan takat didih. Ion dan juga kovalen. So sebatian ion, takat lebur dan takat didih dia tinggi, kovalen adalah rendah. Itulah cerita yang selalunya dibandingkan. Okay. Alright, now kita tengok pula struktur sebatian kovalen. Okay, ni kita nak cerita pasal kovalen je. Ingat kita nak cerita pasal kovalen saja sekarang. So, struktur sebatian kovalen. So, struktur yang kita nak tengok ialah satu ialah molekul ringkas dan satu lagi molekul gergasi. Okay. Nak apa contoh dia yang molekul ringkas dan molekul gergasi? Alright, molekul ringkas kat sini air, karbon dioksida. Ini adalah molekul ringkas ataupun molekul dia tak panjang lah orang kata kan. Okey. Tetapi kalau silikon dioksida ni molekul dia complicated sikit. Dia akan membentuk molekul yang gergasi. So, contoh lagi apa? Diamond So, okey. Right, diamond tu apa dia? Diamond lah. Permata. Okey. Now, kita tengok perbandingan dia. Dari segi struktur. Kita besarkan sikit ya. Okay, dari segi struktur. Molekul ringkas, dia punya struktur kecil dan ringkas. Okay. Dan dia boleh wujud dalam tiga keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Okay, kalau molekul ringkas. Tetapi, molekul gergasi, okay, struktur dia sangatlah besar dan biasanya dalam bentuk pepejal. Jaranglah dalam bentuk cecair ataupun gas. Okay. Alright. So, ikatan kimia dia pula.
Alright. Ikatan kovalent, kalau dalam struktur molekul kovalent ringkas, dia antara molekul dia adalah tarikan daya tarikan van der Waals yang lemah. Antara molekul, ingat tak, antara molekul. Tetapi anak-anak, dalam molekul gergasi, dia tak ada ikatan van der Waals. Okey? Molekul gergasi dia tak ada ikatan van der Waals. Dia hanya ada ikatan kovalent saja. Ingat, ikatan kovalent kuat tau. Faham tak? Ikatan kovalent kuat. Tapi ikatan van der Waals dia tak ada. Jadinya that's why dalam molekul gergasi tak ada daya tarikan van der Waals. Dan struktur dia terlalu besar. Dia tak ada antara molekul. Dia hanya ada kat dalam. So that's why dia tak ada van der Waals. Van der Waals yang antara molekul kan? Okay. Kita tengok pula yang seterusnya, bandingan tentang takat lebur dan takat didih. Of course takat didih dan takat lebur kalau molekul ringkas mesti dah rendah, betul tak? Sebab haba sikit je nak atasi daya tarikan van der Waals tu kan. Macam ni diterangkan itu lah. Okay. Tapi kalau molekul gergasi tinggi. Okay. Tinggi sangat. Sebab apa tahu? Dia kena atasi ikatan kovalent. Ingat tu, dia atasi apa? Ikatan kovalent yang sangat kuat. Dia bukannya atasi van der Waals sebab dia tak ada van der Waals. Kovalent kuat sebenarnya. Okay. Alright. So, kegunaan sebatian ion dan sebatian kovalent dalam kehidupan seharian. Yang kita baca sendirilah. Dari segi dalam perindustrian kan. Okay, dalam perindustrian. Ion lithium ni guna bateri kan. Awak tahu kan bateri lithium kan. Okay. Cat pula sebatian kovalent atau macam terpetin pigment tu ya. Itu kovalent. So, dalam pertanian, baja, ammonium klorida lah, ammonium nitride ni baja. So, korang tahu ammonium nitride mana, korang tahu itu ikatan ion, sebatian ion. Yang ni pula racun perosak. Okay. Bromoetana, chloroquine, okay. Yang ni pula kegunaan kat rumah. Awak baca lah sini ni, ubat dalam perubatan, paracetamol. Okay. Alright, itu sajalah. Okay. So, itu saja daripada cikgu untuk ikatan kimia. Alright. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. So, it means that kita dah habis lah. Bab 5 ni So, bab 5 dah settle. Alhamdulillah. Harapnya adalah pengetahuan awak. Janganlah awak tak tahu apa-apa. Okay. Terima kasih.